Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada malam ni. Sambung kitab Idaman Penuntut penggal yang pertama dalam masalah solat sunat, tapi kita membahaskan tentang solat sunat yang terakhir. Sebenarnya bukan solat, dia sujud syukur. Mana duduk ni? Tapi dia termasuk dalam perbahasan solat sunat. Nah, sujud tilawah, sujud syukur ni walaupun dia bukan solat, tapi martabat dia macam solat sunat. Solat sunat, martabat dia. Kerana tu dia perlukan pada wuduk apa sebagainya, menghadap kiblat. Kerana martabat dia tu sama martabat solat sunat. Muka surat 41 Rumi, Jawi 81. 41 sujud syukur. Hari ni malam ni kita bahas sujud syukur. Kita bahas sujud syukur malam ni. Baru ni kita bahas bulan lepas sujud tilawah. Sebelum tu sembahyang tarawih. Sebelum tu sunat tasbih. Sebelum tu tahajud kan. Ini yang terakhir lah ni. Solat sunat yang terakhir. Solat sunat. Ataupun sujud syukur. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, syaratnya sujud syukur. Sujud syukur. Syaratnya sama macam sembahyang. Dan jangan lama selangnya. Syaratnya sama macam sembahyang. Syaratnya. Syarat apa? Syarat sah sembahyang tu sama dengan sujud syukur. Maksudnya menghadap kiblat, ada wuduk, tutup aurat, suci pada najis, semualah. Apa yang sembahyang tu syarat sah sembahyang tu adalah dekat dia. Semua. Suci pada ada kecil, suci pada ada besar kan. Itu semua nak sahkan sembahyang kena ada perkara tu. Sujud syukur pun macam tu lah. Kalau tak ada wuduk haram. Kalau berhadas besar haram. Kalau perempuan haid nifas haram, tak boleh. Sama lah macam sembahyang. Sebab tu dia kata syaratnya sama macam sembahyang. Syaratnya sama macam sembahyang. Dan jangan lama selangnya. Selangnya apa? Dia tak cerita lagi benda apa ni, tapi dah cerita pasal jangan lama selangnya. Ni gini. Sujud syukur tu disunatkan bila ada sebab. Sebab tu baru dibincang kemudian. Okay? Cuma nak cakap secara umumnya, sujud syukur ni sujud dengan sebab. Sebab dia lakon. Sebab dengan sujud jangan lama. Kenapa sujud ni? Sebab sujud syukur. Sujud syukur kenapa? Apabila berlaku sesuatu. Berlaku sesuatu tu dia tak cerita lagi. Berlaku sesuatu. Jadi dia panggil sebab. Jadi sebab dan sujud tu jangan selang lama. Jangan lama. Tu maksud tu. Jangan selang lama. Di antara sebab dan sujud. Berapa lama? Jangan lama tu berapa lama? Biasanya kadar uruf. Uruf tu apa? Kebiasaan. Tapi mudah-mudah katanya kadar
2 rakaat solat sunat ringkas, 2 minit lah. Sebab dan sujud tu jangan lebih 2 minit. Cuma kena perhati betul-betul. Maksud sebab tadi tu dapat tahu sebab. Bukan sebab tu berlaku. Jika sebab tu dah berlaku pukul 2 petang, dia dapat tahu pukul 2 pagi. 12 jam tu. Adakah lama? Adakah tak boleh sujud syukur? Boleh. Bukan maksud sebab tu berlaku, tidak. Dia dapat tahu bila. Kalau dia dapat tahu ketika sebab tu berlaku, dia terus dapat tahu. Bermula saat tu 2 minit. Okey. Ataupun dia tak tahu lagi. Esok baru tahu. Dah 24 jam baru dapat tahu. Sebab dah lama dah jadi. Biasa anak luruh peksa lah. Luruh peksa ke, dapat kerja ke kan. Email dah sampai menandakan dapat kerja. Contoh lah. Dah sampai. Dia buka setelah seminggu. Nasib baik lapor diri lagi sebulan. Contoh lah, buat contoh. Jadi dia dapat tahu seminggu. Kalau nak kira sebab tu dah seminggu, dah tak ada sebab sujud syukur dah. Dapat lebih kadar uruf. Tak. Bukan maksud tu. Maksud sebab tu dia dapat tahu. Dia sama macam solat ghaib. Sama. Solat ghaib, solat jenazah ghaib tu lah. Solat ghaib tu. Apabila berlaku kematian, dia tak duduk jauh, maka tak boleh. Tak boleh solat jenazah hadir. Sebab dia ghaib. Maksud ghaib tu dia tak ada kat situ. Jauh. Maka dia boleh untuk solat ghaib. Bagi orang yang tak tahu, dia tahu setelah sebulan, oh dah meninggal kawan baik ni, baru tahu meninggal. Boleh solat ghaib. Walaupun sebulan, walaupun setahun, walaupun 10 tahun. Dengan syarat dia baru dapat tahu. Kalau dia dah dengar, dah tahu dah, baru jumpa keluarga je, tu tak boleh. Bila dapat tahu? Dapat tahu je walaupun mati tu dah lama. Tapi ada satu syarat lagi lah. Syaratnya ketika kematian tu berlaku, dia dipanggil ahli solah. Dia ni kalau dia ni di fardu lah, fardu kifayah, kita ambil fardu, difardukan untuk solat jenazah. Maksudnya kalau dia tu baby tak boleh Sembahyang apa ni? Sembahyang ghaib. Sembahyang ghaib siapa toki dia? Kalau kira balik masa toki dia meninggal, dia tak lahir pun lagi. Tak boleh. Masa toki dia meninggal, dia baru 3 tahun. Tak boleh. Masa toki dia meninggal dia baru 10 tahun. Tak boleh lagi. Contohnya 15 tahun. Boleh dengan syarat dia baru dapat tahu. Mana ada ke orang gitu? Setelah 30 tahun baru dapat tahu datuk meninggal. Mana ada kan? Cuma syaratnya gitu. Pertama dia baru dapat tahu. Okey, baru dapat tahu. Lama mana sekalipun tak ada masalah. Dan ketika kematian tu dia panggil ahli solah. Dia panggil orang yang semayang tu wajib. Kalau dia semayang pun sah orang ni. Jadi kita tak boleh lah semayang ghaib dekat Imam Syafi'i. Tak boleh Sebab tak boleh lah semayang ghaib dekat moyang kita yang kita tak lahir lagi. Tak boleh lah. Okay? Itu lambat tu. Saya bukan nak cerita pasal tu. Nak cerita pasal lama mana pun lah. 30 tahun pun 30 tahun lah. Baru boleh lagi semayang ghaib? Boleh. Dengan syarat baru dapat tahu. Okay. Macam tu juga syukur ni, sujud syukur. Bila dia dapat tahu, bila benda tu dah lama berlaku, dia baru dapat tahu. Tentang siapa ni? Dia tak bincang lagi. Tentang diri dia dan keluarga dia. Dia akan cakap nanti, akan datang. Dia dan keluarga dia, maka sampailah sebab yang disunatkan untuk sujud syukur. Okay. Dia tak tahu lagi. Sehingga esok baru dapat tahu. Esok lah sujud. Tak ada masalah. Tapi kalau dah dapat tahu, dia tak sujud, saja je. Setelah berlalu lama masa, uruf, untuk mudah kata, 2 minit, tak teringin pun nak sujud, tak ada dah sujud syukur. Tu je. Tak ada dah sujud syukur. Kalau buat juga, tak adalah berdosa, masuk neraka, tak adalah. Cuma tak ada tuntutan dah. Okay? Okay, baru ceritanya. Sujud syukur itu sunat, tak wajib, ketika seseorang dapat nikmat. Dalam kehidupan keseharian kita, tak boleh dinafikan, kita akan terima berbagai-bagai nikmat dalam hidup kita, seharian kita, macam-macam nikmat. Sehingga kan terdapat 31 kali ulangan ayat Quran, pecah rekod. 31 kali ulang ayat yang sama, surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang engkau hendak dustakan. Maknanya ulang 31 kali bab nikmat.
Dan nikmat tu sebagai peringatan, iaitu tak nak bersyukur lagi, nak dustakan lagi nikmat yang Allah bagi. Dapat kita faham kat sini, kebanyakan orang, ramainya orang, dia akan lupa nikmat tu. Sama ada dia ingat, dia dustakan nikmat tu, ataupun dia terlupa. Sebab apa? Sampai 31 kali nak kena pesan. Pesan 3 kali pun dah banyak lah. Ulang yang sama 3 kali. Apa? Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. 2 kali je, cukup lah. Nak banyak-banyak buat apa? 2 kali je ulang. Dan ayat-ayat lain sekali 2 kali je ulang. Tapi dalam masalah nikmat, memang 31 kali diulang, supaya kita tak dustakan nikmat tu. Kat sini kita dapat faham, memang kita akan sentiasa terima nikmat. Nikmat tu pula macam-macam. Kita nak bincang nikmat yang mana satu ni. Jadi sebagai makhluknya, kadang-kadang kita terlupa untuk mensyukuri nikmat Allah. Walaupun sekadar nak ucap Alhamdulillah, walaupun sekadar nak sujud sebentar, yang kita namakan sujud syukur. Kita bincang sekejap lagi. 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah lagi hendak engkau dustakan? Kenapa dustakan? Kenapa tak ingkar? Maksud dustakan tu, dia tahu tu nikmat tapi dia dustakan. Dia tahu tapi dia dustakan. Berapa banyak lagi? Sampai 31 kali nak pesan. Okey? Sujud syukur itu sunat ketika seorang dapat nikmat. Nikmat yang mana? Nikmat ni banyak. Nikmat ni banyak. Apa, minum air sedap pun nikmat kan? Semua nikmat. Nikmat ni banyak. Malah nikmat iman dan Islam nikmat juga. Banyak nikmat. Nikmat yang mana? Yang mendadak. Ni yang penting. Ini poin besar. Mendadak. Yang mendadak. Mendadak tu yang terkejut. Macam datang. Macam ni lah. Nikmat besar. Nikmat jarang. Nikmat baru. Tu yang mendadak. Mendadak. Datang secara tidak dirancang. Datang secara spontan. Datang gitu. Dia datang nikmat tu. Datang dekat siapa? Bagi dirinya atau orang tuanya atau sahabatnya. Mudah-mudah kata keluarga dan orang yang rapat dengan dia. Keluarga, bila sebut keluarga, dia mak, anak, isteri, tu keluarga tu. Datuk, nenek, bawah cucu, tu keluarga dia panggil. Mak saudara, ayah saudara, anak saudara, tu dia panggil keluarga. Ataupun sahabat, kawan dia yang rapat sungguh. Bukan kawan-kawan biasa, rapat sungguh. Kalau mudah-mudah kata, macam adik-beradik dah. Macam tu. Tu maksud sahabatnya. Macam adik-beradik dah. Jadi, mereka yang dapat nikmat. Sama ada diri dia, atau keluarga tadi, ataupun sahabat dia yang rapat dengan dia. Dapat nikmat. Jadi, maknanya sujud syukur ni bukan untuk diri sendiri je lah. Termasuklah diri sendiri kan. Okay? Nikmat tu pula, nikmat besar, nikmat jarang, nikmat baru. Dan nikmat tu pula, ni dobek dia. Nikmat zahir. Bukan nikmat batin. Nikmat zahir. Apakah yang maksud nikmat zahir ni? Nak faham nikmat zahir, kita faham nikmat batin dulu. Apa dia nikmat batin? Nikmat batin ni antaranya ma'rifatullah. Orang dapat kenal Allah, nikmat besar. Dia tengok segala-galanya, nampak Allah. Cakap pun dah lain dah. Tiba-tiba cakap lain dah. Bahasa pun dah bunyi lain dah. Nampak Allah. Dia nampak setiap af'al, setiap apa yang berlaku, semua perbuatan Allah. Orang, itu nikmat tu. Nikmat besar. Nikmat batin dia panggil. Tengok orang nampak Allah. Tengok bangunan nampak Allah. Tengok aksiden nampak Allah. Tengok buah-buahan nampak Allah. Nampak Allah dengan maksud nampak perbuatan Allah. Af'al Allah. Nikmat besar. Kita tak boleh. Kita kena fikir. Baru nampak. Dengan basirah, dengan mata hati. Kita kena fikir, tengok. Ish. Selamat. Aksiden punya lah macam ni sekali. Rosak habis. Total loss kereta ni. Tak boleh repair lah. Tapi tak luka sikit pun. Kita kena fikir. Allah, inilah adalah nikmat Allah. Baru rasa. Itu memang semua orang boleh. Lepas fikir. Yang ini bukan. Ini memang sentiasa ada. Tengok apa saja nikmat Allah.
Itu memang susah lah nak buat. Dia tak boleh buat, dia tak boleh lakon-lakon. Dia jadi sendiri. Allah anugerahkan nikmat tu pada dia. Antara lagi nikmat dia panggil zauqiyah. Nikmat dalam beribadah. Sedekah nikmat, semayang nikmat, puasa nikmat, semua nikmat dalam ibadah dia. Zauq, dapat rasa. Tu nikmat juga, tapi tu nikmat batin. Dan nikmat tadi tu 24 jam. Kalau macam tu, macam mana nak sujud syukur? Maka nikmatnya nikmat zahir, bukan nikmat batin. Apa maksud nikmat batin? Salah satunya daripada tadi. Antara nikmat batin adalah Islam, iman. Nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat majlis ilmu. Nikmat batin tu. Nikmat zikir, dalam majlis zikir. Nikmat masih lagi dapat melakukan solat, dapat melakukan taat. Itu semua nikmat batin, bukan nikmat zahir. Maka tak ada sujud. Sujud syukur kat situ. Nanti kan masuk majlis ilmu, alhamdulillah, tak semua orang dapat masuk majlis ilmu. Alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala, semua sujud. Tak ada. Itu nikmat batin. Yang ni kita kata nikmat zahir. Nikmat hidup. Hidup ni nikmat. Sujud lah. Lepas sujud, hidup lagi, sujud lagi. Bila nak habis? Tak. Itu nikmat batin. Tak dituntut untuk sujud syukur. Nikmat apa lagi? Nikmat panca indera, nikmat sihat. Sujud, sihat. Sihat kan nikmat. Sujud. Lepas ada sujud, sihat lagi, sujud lagi. Bila nak habis? Maka tak sunat. Itu nikmat batin dia panggil. Nikmat batin, tak disunatkan. Kerana nikmatnya 24 jam. Nikmat yang kita dapat, nikmat batin ni apa? Wa'in apa, lupa dah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat Allah, takkan kira. Tak boleh kira nikmat Allah. Maka nikmat tu tak, itu nikmat batin. Itu nikmat batin. Nikmat zahir, ya, disunatkan untuk sujud syukur. Nikmat zahir, dah faham nikmat batin tadi. Baru kita boleh tengok nikmat zahir. Nikmat zahir ni nikmat yang besar, nikmat yang jarang, nikmat yang baru diterima. Contohnya luluh periksa. Luluh periksa nikmat besar. Luluh periksa bukan hari-hari, bukan tiap-tiap bulan, tidak. Luluh periksa besar. Maka adalah di situ naik gaji. Itu nikmat besar tu. Sebab dia berlaku sekali ke tiap-tiap bulan naik gaji? Tak ada kan? Maka dia berlaku sekali-sekala, maka adalah tuntutan untuk sujud syukur kat situ. Dapat keturunan, dapat cucu, dapat anak. Nikmat tu. Orang tak beranak hari-hari. Sebulan sekali tak beranak, setahun sekali payah nak cari. Maka dapat anak, ada sujud syukur. Menang, nikmat kemenangan. Apa-apalah, menang, orang tak menang hari-hari. Menang, maka adalah tuntutan sujud syukur kat situ. Kadang-kadang kita itulah, anak dah 8, berapa kali sujud syukur masa dapat anak? Tu kita kadang-kadang tak perasan. Cucu ada 15, berapa kali sujud syukur? Tambah ada cicit pun, sekali pun tak pernah sujud syukur dengan keturunan, kerana keturunan yang bertambah tadi. Sekali pun tak pernah. Dapat isteri sujud syukur tak? Dapat isteri. Yang sembahyang tu, itu sembahyang sunat nikah, sembahyang kerana menikah. Ni sujud syukur. Sujud syukur. Kena buat kan? Kena buat. Tak masalah, kena kahwin satu lagi. Macam mana dah kahwin dah? Kahwin satu lagi, tu sujud lah. Jadi apa ni, tak kisahlah yang kali pertama, kedua, ketiga, sujudlah syukur pun. Tapi itulah amalan setengah pengantin, dia silap sikit, slack sikit. Tapi taklah benda perlu digembar-gembur kan. Salah tu, bukan salah apa pun, salah letak tempat. Lepas nikah, angkat nikah, sujud syukur. Bukan solat sunat yang 2 rakaat tu, bukan. Solat sunat tu disunat, kita dah bincang sebelum ni pun rasanya. Solat sunat tu dalam bilik nanti, dengan isteri. Dengan isteri, minta isteri mengucap 2 kalimah syahadah, minta dia baca Fatihah, rukun qauli, minta dia baca tahiyat. Lepas tu tanya tentang iman sikit-sikit. Takut nanti tiba Syiah macam mana? Macam mana? Kita tengok sekali, rupanya isteri yang dikahwin ni tu i'tiqad Allah duduk kat arasy, macam mana?
Pada malam tu lah, ataupun masuk bilik tu lah, tanya dulu lebih kurang, lepas tu sembahyang 2 rakaat. Lepas tu baru tutup lampu. Tapi kita sembahyang awal-awal depan tu, tapi tidaklah perkara tu perlu diperbesarkan, salah tak perlulah. Cuma nak beritahu tak kena tempat. Bukan tempat tu. Tempat tu dan pula tu lagi teruk, laki perempuan pula sembahyang. Jemaah Allah yang tu memang salah. Yang tu perlu digembar-gemburkan supaya jangan jadi lagi. Tapi kalau seorang je sembahyang, laki sembahyang, laki perempuan sembahyang, tak apalah. Cuma tu bukan tempat dia. Bersemayang lah nak semayang pun. Tempat dia dalam bilik. Habis tu sepatutnya apa? Sepatutnya lelaki tu je. Lepas dah sah semua, dah sign siap semua, taklid dah habis baca semua, duduk kat tepi, berdiri, sujud syukur. Tu je. Okay. Itulah silap sikit lah. Salah tempat. Apa lagi? Yang nikmat zahir. Nikmat zahir dia kata kat sini, mendadak. Apa lagi mendadak? Dapat satu kemegahan. Ataupun kita panggil kemuliaan. Dapat naik pangkat, dapat jawatan. Itu antara satu kemegahan. Maka ada sujud syukur kat situ. Nikmat harta. Harta macam menang tender, macam jumpa harta karun. Jumpa harta karun boleh ambil tak? Saya dengar cerita jumpa harta karun tak boleh ambil. Kalau bawah dalam tanah, walaupun tanah kita beli, ada berapa kaki je. Itu je kita beli sebenarnya. Yang tanah kita duk beli ratus-ratus ribu tu, sebenarnya ada berapa kaki? 6 kaki. Saya lupa dah berapa kaki. Ada berapa kaki? Bawah daripada tu semua tak boleh ambil. Dia panggil harta rikas. Harta rikas dia panggil. Tak boleh ambil. Ataupun kita panggil harta karun lah. Korun duduk kat tempat lain. Dia belah mana? Mesir ni. Korun. Tapi jumpa sampai ke sini. Banyaknya harta dia. Karun, harta karun. Jumpa harta-harta tu lah. Harta karun. Adalah sujud syukur. Jumpa ni, baru ni ada member saya jumpa, baru tahu muntah ikan paus. Dia dapat tu, saya cakap ada sujud syukur? Tak ada. Allah, lupa lah. Itulah kita. Kadang-kadang dah tahu, dah mengaji pun. Tapi bila jumpa duk fikir, duduk. Kadang-kadang tak tahu lagi, kena buat ujian. Lepas buat ujian dapat keputusan, masa dapat keputusan tu lah. Ini dah seronok fikir nak buat apa ni. Tukar kereta, tukar rumah ni, beli rumah, ada macam-macam dalam kepala. Tapi dia tak digembar-gemburkan. Senyap-senyap je, benda ni bahaya. Dia kena rompak. Sekarang ni bahaya. Tak boleh masuk, tak masuk Facebook, tak masuk apa dia. Tapi dia jumpa lah. Dia jumpa. Macam mana dia boleh jumpa tu? Terapung dekat tengah laut. Tapi tak banyak, sikit je, kecil je, tapi mahal. Dia nak buat apa? Minyak wangi ke benda? Minyak wangi kan? Buat minyak wangi. Lepas ni kena ngaku saudara ni. Nak jumpa dia ni. Tapi tu lah, jumpa macam tu pun tak sujud syukur. Pun terlupa nak sujud syukur. Alhamdulillah kat mulut, alhamdulillah. Kat hati terasalah bersyukur tu, tapi sujud syukur. Jumpa apa ataupun itulah dan sebagainya lah. Kalau perang, menang peperangan. Antara juga yang disunatkan sujud syukur, nikmat umum, nikmat untuk orang ramai. Walaupun bukan khusus untuk diri dan keluarga dia, tapi termasuklah dia dan keluarga dia. Contohnya kalau ada 2 orang, seorang baik, seorang jahat, yang baik tu menang. Maka ada baik tu. Kalau tak kisahlah, mungkin tender yang berlaku, ada alat-alat kebesaran Islam hendak dijual. Contoh zaman Turki Uthmaniyah ke, sebelum tu lagi ke, bila dilelong, orang kafir dapat lelong, orang Islam beli. Ini kisah benar berlaku ni. Beli akhir sekali juta, berapa puluh juta, akhir sekali dapat kat orang Islam balik. Asalnya kat orang kafir. Saya nak cerita panjang lah, pedang ke apa ke, tak kisahlah. Yang penting dia alat kebanggaan orang Islam, tapi dapat kat orang kafir. Lepas tu dia tender. Orang Islam ni tak mampu dah nak beli. Dah tinggi sangat harga. Nasib baik ada orang Islam lain, dia up lagi, lepas tu akhir sekali menang. Antaranya lah. Lepas tu tengok dia sujud. Dia kata kenapa pun? Dia kata rupa-rupanya memang disunatkan untuk sujud syukur juga. Menang tender, macam tu lah.
menang tampuk pemerintahan lebih-lebih lagi. Sama juga, seorang ni perompak, perompak, perasuah. Seorang ni bertanding, dia orang baik, menang, maka sujud syukur kalau menang. Malah dibincangkan dalam kitab-kitab yang syarah atau kitab-kitab hasyiah berkaitan dengan sujud macam ni. Kadang-kadang nikmat tu kita tak boleh sujud depan orang. Bila kita dapat nikmat atau terlepas daripada bala, kita tak boleh sujud depan orang. Tak boleh. Kita kena sujud kat belakang. So menyorok-nyorok. Tapi kalau yang macam mana nak sebut, yang kemenangan tadi tu terlepas daripada bala dan orang tu memang terbukti salah dan jahat, maka disunatkan sujud syukur walaupun depan-depan dia. Macam ni. Kalau kau contoh, ambil contoh macam mana? COVID. Ramai-ramai ada, tapi yang kena COVID seorang. 5 orang lagi tak kena. Ataupun macam ni lah, banyak lagi. 4 orang kena, seorang je tak kena. Gitu kot. Kena tu semua dah masuk, dan kena pula COVID yang corona yang garang sikit. Yang sampai kena baring. Kan ada kan corona kan, kadang ada tu. Yang ni yang teruk. Pakat kena baring, silap-silap kena tidurkan. Tapi belum kena tidurkan lagi, tapi berbahaya dah. 4 orang. Dia seorang tak kena. Maka itu antaranya disunatkan untuk sujud syukur. Okey. Bagi orang macam ni, dia tak boleh sujud depan orang 4 orang tadi. Dia kena sujud. Sebab apa? Dia seolah-olah macam bersyukur kau kena, aku tak kena. Sebab tu tak boleh. Kat depan. Dia kena sujud, cari tempat lain. Jangan diorang ni nampak. Okey. Ada keadaan disunatkan sujud depan-depan dia. Depan-depan. Saya ingat ni kitab Kifayatul Muhtadi. Pukul 9.30 nanti pengajian kitab Kifayatul Muhtadi, kita sambung kat sini. Dalam kitab tu lah, saya ingat lagi. Dalam bab sujud syukur, dia bincang pasal ni. Kadang-kadang boleh sujud depan orang. Kadang-kadang tak dibenarkan. Yang tak dibenarkan contoh macam tadi. Yang lain semua rumah terbakar. 8 biji. Dia rumah yang ke-9 tak terbakar. Sujud syukur, ya sujud syukur. Tapi tak boleh depan orang, 8 orang. Jangan. Sebab apa? Nanti dia terasa lah macam mana? Pertama terasa dia ni bersyukur sebab rumah aku terbakar ke? Satu. Ataupun dia bersyukur macam orang lain macam dengki, bukan dengki, macam alamak, macam tak puas hati. Macam tu. Sebab tu sujud syukur tu tempat lain. Tapi berbeza dengan kalau ada 2 orang bertanding, seorang baik, seorang jahat. Kita tahu dah. Seorang untuk guru, seorang perompak. Okey. Kemudian seorang yang baik ni menang. Sujud syukur untuk umum, maka yang sujud syukur tu boleh sujud daripada depan tu je. Walaupun dia nampak. Habis kenapa? Kerana nak ajar bagi dia insaf sikit. Dia bincang. Ada. Boleh cek kitab Kifayatul Muhtadi. Saya teringat bab tu. Jadi dapat nikmat yang besar, nikmat yang jarang, nikmat yang baru, maka ada sujud syukur. Nikmat syarat lagi, nikmat tu halal, nikmat tu bukan maksiat. Itu standard lah tu. Nikmat tu halal, nikmat tu bukan maksiat. Kalau nikmat tu maksiat, maka tak disunatkan. Malah haram. Macam menang anugerah pelakon popular. Tentu kan? Pelakon tu pasti ada pegang-pegang apa semua. Pelawak, menang loteri dan sebagainya. Anugerah-anugerah. Menang anugerah sukan berenang, sujud syukur, haram semua tu, tak boleh. Angkat berat, menang, sujud syukur, haram. Sebab dia dah aurat, tak boleh. Sebab dia tak boleh perkara maksiat, dia kena benda yang halal. Jaring gol, kalau pakai seluar pendek, tak ada wuduk, tak boleh juga, haram juga. Sujud syukur. Kalau maksiat tak boleh. Dan kalaulah nikmat tu jenis berulang, maka tak disunatkan. Tapi tak dosa kalau sujud, cuma tak disunatkan. Nikmat berulang, contohnya dapat gaji. Dapat gaji kan tiap-tiap bulan. Dan nikmat dan beradat. Dan nikmat tu beradat, maka tak sunat. Kan dia sebut tadi nikmat apa ni? Nikmat yang terkejut, nikmat yang mendadak.
Dapat gaji bukan mendadak, dah tahu dah. Seminggu dah dapat gaji, tahu dah. Bila lah nak masuk duit. Dapat tahu dah. Maka tak ada sujud. Kenapa sujud syukur ni? Baru tengok gaji dah masuk bank, dah masuk dah. Tak ada. Tak ada. Dia ada rumah sewa, tiap bulan kutip rumah sewa. Masa kutip tu sujud syukur, tak ada. Memanglah bersyukur, tapi sujud syukur tak disunatkan kerana dia bukan mendadak, dia telah beradat. Dan dah tahu dah pun, tak terkejut pun, maka tak ada. Okay. Cuma samalah macam tadi. Kalau orang sujud juga, tak perlulah nak gembar-gemburkan besar-besar sangat. Benda kecil. Cuma tak ada tuntutan. Okay. Satu, selesai. Iaitu dapat nikmat yang mendadak. Maka ada sujud syukur. Yang kedua, siapa ni? Dirinya, keluarganya, orang yang rapat dekat dia, sekeliling dia. Bukan semata-mata diri. Tengok orang lain, kau baru dapat kerja, alhamdulillah, kawan dia baik dia, sujud syukur. Kawan dia yang dapat kerja tak sujud syukur, dia sujud syukur, tak apa. Tak apa. Macam tu lah. Dia, keluarga dan orang terdekat. Yang pertama, itu dari segi nikmat. Yang ni dari segi bala pula. Atau ketika selamat daripada bala. Ini bala pula. Terselamat daripada bala. Atau ketika selamat daripada bala bagi dirinya atau orang yang dikasihinya. Sama juga. Bala dia, bala keluarga, bala kawan-kawan sahabat yang terdekat. Terhindar daripada bala. Sembuh penyakit. Dia sembuh penyakit. Maka sunat sujud syukur. Anak sembuh penyakit, sujud syukur. Kawan yang rapat, macam itulah, sembuh penyakit. Tu bala lah tu. Jumpa balik, dah hilang lama, jumpa balik. Jumpa barang ke, jumpa orang yang hilang ke, sujud syukur. Sebab perkara tu perkara besar, perkara mendadak, perkara sekali-sekala, bukan perkara dah beradat, tidak. Selamat daripada bahaya. Contoh kemalangan kan, kemalangan, kebakaran, banjir. Ni musim banjir ni. Sama antaranya musim banjir. Kalaulah orang lain kena banjir, rumah dia tak kena banjir, nak sujud syukur jangan depan orang. Sebab orang tu kena tu. Sama tadi. Jaga hati dia. Sujud masuk kat dalam rumah. Jangan bagi orang nampak. Kebakaran, orang lain terbakar, dia tak terbakar. Kemalangan, puting beliung. Contoh dia tak kena lah maksudnya. Dia terhindar daripada bala. Tanah runtuh ke apa ke, dia terhindar daripada bala. Mungkin juga accident tu, contohnya ramai-ramai accident berlaku. Bila accident berlaku, dia baru lalu, dia kata tadi dia berhenti sekejap. Dia berhenti, dia cari mana air ni, haus, cari dalam kereta, tengok kat belakang, nak ambil tu susah, dia berhenti sekejap kat tepi, ambil lah. Maknanya adalah seminit minum gok seminit letak, dia sambung perjalanan. Dia pergi accident kat depan, orang lain accident. Kalaulah dia pergi terus tadi, memang dia kena. Sebab seminit aja, bagus seminit je. Memang dia kena. Okey, jadi sunat sujud syukur, sunat. Sujud syukur sunat. Dalam kereta boleh, tak semestinya berdiri, dia kebahar nanti buat ni. Habis tu dia pun sujud syukur. Yang ini pun sama, sunat tapi tak sunat depan orang yang accident tu lah. Sebab nanti kan dia terasa semacam kan, lari sikit pada dia. Apa lagi? Tu kalau accident lah. Sembuh penyakit sama juga, penyakit-penyakit berat. Tapi penyakit-penyakit biasa tak ada. Macam sesama, sembuh penyakit sesama, tak ada tuntutan. Sebab dah beradat, lepas sesama seminggu ke berapa ke memang sembuh. Dia tak mendadak. Maksud dia tak terkejut sembuh tu. Macam penyakit-penyakit kanser. Biasa tak penyakit kanser sembuh? Kan tak biasa. Jadi dia sembuh. Maka ada lah. Tapi kalau setakat batuk, minum cak ibu dan anak, gok. Lepas tu 2-3 hari lega. Alhamdulillah. Sujud syukur tak ada. Dah memang dijangka. Tak ada. Sujud syukur. Jadi benda besar, benda-benda besar. Benda-benda kecil ni sebut kat mula alhamdulillah, sujud syukur lah. Okey.
Sakit perut, cirit birit, lagilah tak ada ah. Memang tak ada lah sujud syukur. Okey, habis. Atau ketika selamat daripada bala, terhindar daripada bala, bagi dirinya biar betul. Awalnya belum lagi kan? Belum lagi. Okey. Atau ketika selamat daripada bala bagi dirinya atau orang yang dikasihinya. Jadi sama juga, anak, isteri ke, jangan kita fikir kita je. Terhindar daripada bala, jangan duduk seronok, jangan duduk nasihat. Lain kali jangan buat, jangan duduk gitu aja. Sekali dengan sujud. Malah kalau boleh, ajak yang lain-lain untuk sujud sekali. Mari kita sujud syukur. Sama, ajar anak, buat secara praktikal. Pernah satu ketika, lama dah lah, rumah dia ada rumah. Lepas tu ada sliding macam ni. Lepas tu bisa budak-budak duk main. Main basikal apa dalam rumah. Lepas tu entah macam mana bergurau, tertolak cermin ni pecah. Retak pecah. Lepas tu kat atas dia tu tak jatuh lagi. Bila semua terkejut, budak pucat lah. Mungkin adalah kot luka-luka sikit. Pakat-pakat undur ke belakang, jatuh yang itu. Yang besar tu. Kan benda besar, dia jatuh. Itu kalau ada orang bawah tu memang habis lah. Bila jadi perkara tu, saya tengok dia ambil anak-anak dia tadi semua cepat ambil wuduk. Suruh ambil wuduk, dia sujud syukur kat situ juga. Ini praktikal yang kena buat. Saya sampai sekarang boleh ingat. Praktikal yang kena buat. Iaitu satu sujud. Caranya nak sujud macam mana? Kita sambung. Sambung cara untuk sujud dia macam mana? Lepas azan insya. Jangan ke mana-mana. Duduk dulu. Jangan lari. Duduk. Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. لا حول. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kita biasa baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita faham ni, inilah cerita tentang nikmat. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu fahaddits. Bahasa asalnya sebut, bagi tahu. Ataupun yang paling tepat sekali adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
adapun nikmat Tuhanmu hendaklah kamu zahirkan. Salah satu cara zahirkan, cakap kat mulut. Itu salah satu cara. Nikmat yang Allah bagi. Jadi untuk menzahirkan nikmat yang Allah bagi adalah dengan cara bersyukur. Antaranya untuk menzahirkan nikmat yang Allah bagi dengan cara bersyukur. Bersyukur atas nikmat itu. Dan bersyukur dekat Allah sebagai mun'im, pemberi nikmat. Dan cara nak guna mulut untuk bersyukur tadi, dengan nikmat tadi, cara nak guna mulut lidah ni dengan doa. Doa. Dan dengan melafazkan kesyukuran, alhamdulillah sebagainya. Okay? Dan itu dari segi nak menzahirkan kesyukuran dari segi perkataan. Dari segi perkataan. Nak menzahirkan kesyukuran kerana nikmat yang Allah bagi dari segi perbuatan pula macam mana? Antaranya sujud. Sujud perbuatan. Tapi sebenarnya bukan sujud aja. Sebenarnya contohnya apa saja perbuatan kita. Pakaian. Beli baju. Sebab baju ni nikmat ni. Sebab kita tak beli baju hari-hari. Dia nikmat. Sebagai mensyukuri nikmat dapat baju baru, cara nak menzahirkan, cara nak bersyukur pada Allah adalah fahadith. Cerita kat orang, saya dapat baju baru. Bukan itu. Boleh juga. Boleh juga. Tapi maksud menzahirkan tu iaitu pakai. Pakai. Kita pakai baju menandakan kita bersyukur dapat pakaian tu. Tanda kita bersyukur dengan perbuatan. Bukan simpan. Bukan simpan. Itu tanda bersyukur. Kita diberi nama baik oleh mak ayah kita, nama baik. Cara kita bersyukur dengan nama baik yang kita dapat adalah dengan pakai nama tu. Bagi tahu orang nama tu. Kalau nama baik lah. Bagi tahu orang nama tu, pakai nama tu. Tapi apa yang berlaku sekarang, saya nak kiaskan sikit, konarkan sikit. Bab bersyukur ni, bersyukur dengan nikmat ni. Orang ada beli pinggan mangkuk, perempuan lah, tapi tak pakai. Simpan sebab sayang. Yang pakai yang mana? Pakai yang biasa, pakai suami-suami semua pakai pinggan yang mana biasa? Yang beli sabun dapat free yang tu orang pakai. Beli sabun daya dapat free, beli 10 bulan 10 beli dapat 10, yang tu duk pakai. Yang mahal 300-400 tu, yang bunga-bunga tu, buat apa? Simpan. Tak salah. Cuma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu zahirkan. Guna. Jangan simpan. Baju yang ada tu pakai. Kereta yang mahal-mahal tu datang buat agama. Buat agama tu maksudnya datang masjid, surau, apa-apalah berkata. Jangan bawa pergi kerja je. Tapi kadang-kadang dia kata Allah nak bawa, nak cari parking lagi, naik motor dekat sangat, tak apalah kalau ada alasan-alasan lain. Tapi itulah, kadang-kadang kita kalau yang datang masjid surau tu bawa apa? Bawa kancil yang nak tutup 3-4 kali, yang tekan tet-tet tak bunyi dah, mulut bunyi tet-tet. Yang tu yang kita bawa. Motor tu yang kita bawa yang kena start pakai kaki. Tapi yang dekat rumah tu, yang 650cc, 850, 1000cc tu pakai tangan tu, simpan dekat rumah. Kenapa benda ni perlu ditimbulkan? Benda kan benda kecil. Kalaulah cuba bayangkan. Penuh kereta-kereta hebat kat depan ni. Orang kafir tengok apa? Itulah dakwah secara tak langsung. Uish. Ada terasa macam mana Islam ni kaya orang ni. Kita simpan kat rumah. Motor besar-besar. Kalau motor besar-besar, bawa datang. Motor yang besar-besar tu, bawa datang. Masjid surau. Oh, mak rempit tengok. Allah, aku mak rempit. Motor berapa, harga berapa aja. Tak datang masjid dah. Ni, motor harga berapa puluh ribu. Datang masjid. Malu aku. Sikit dapat. Orang kafir boleh dakwah secara, dia panggil dakwah bilhal. Dakwah dengan perbuatan. Tanpa disedari. Sama yang kita duk pakai jubah ni, semua dakwah ni. Kita tak sedar je. Orang lain tengok. Orang kafir tengok. Lain. Dia tengok orang pakai jubah dengan pakai t-shirt gambar tengkorak. Sama-sama Islam. Lain. Orang kafir tengok. Lain. Dia tengok jubah, serban. Lain.
Jubah saja tak pakai serban lain. Tengok kepiah saja baju t-shirt lain. Dia tengok tu lain. Sebab tu kata, kalau kita dapat nikmat, maka gunakanlah nikmat tu untuk agama. Paling kurang pun show off, belagak sikit. Bukan belagak apa, letak dekat masjid surau. Bukan letak lama nak sembahyang je pun. Takutkan dia kena curi ke apa. Nanti apa dia? Takut salah. Itulah masalah. Takut salah. Cuma kita nak itulah. Oh, tak ada. Kalau yang tak ada tu tak apalah. Ini yang ada ni. Kadang-kadang dia bungkus. Tak salah. Bungkus tak salah. Cuma kan pesanan tu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu zahirkanlah nikmat tu, jangan simpan. Jadi zahirkan. Okey, contoh lagi. Nikmat besar tapi tak zahirkan. Tak tahulah sebab apa. Dekat Facebook letak nama apa? Nama kita sendiri tu mulia ke tak? Mak ayah bagi nama yang baik, itu nikmat besar dapat nama yang mulia. Kita bubuh nama lain. Gambar kita, muka kita ni mulia, kita bubuh gambar kucing. Tapi kalau ada sebab tak apalah, orang perempuan ke apa sebagainya, tak apalah. Ni yang tak ada. Kita siapa benda lah nak friend dengan aku ni, gambar kucing. Belek sampai kita terpaksa belek dia punya Facebook, nak tahu siapa ni nak add friend ni. Taklah, nama pun letak nama. Alahai, malas nak sebut lah. Sebut. Macam tu lah. Jadi apa-apa nikmat yang Allah bagi, zahirkan, jangan disimpan. Antara cara menzahirkan adalah sebut kat mulut, dari sebut alhamdulillah, sebut bersyukur kat mulut. Antara cara buat pakai perbuatan. Baju orang bagi pakai terus. Sebab tu orang suka bagi baju pakaian kat sini. Ramai orang suka bagi. Sebab bagi yang ini esok pakai. Tak bagi can. Tak ada simpan lah nanti tunggu raya. Tak ada. Bagi terus pakai. Kadang ustaz tak basuh ke? Tak basuh, aku pakai aja. Pakai dulu. Pakai dulu apa-apa hal. Sebab apa? Sebab nikmat tu zahirkan dengan segera nikmat tu. Nikmat. Dan antara caranya dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan selain daripada dengan berterima kasih kat mulut, dengan perbuatan. Antara menzahirkan syukur dengan perbuatan adalah iaitu satu sujud. Nak cerita ni, satu sujud. Itu juga menzahirkan kesyukuran. Nikmat yang kita dapat. Caranya semayang pula sama macam sujud tilawah di luar semayang itu tadi. Dah bincang tadi, maknanya sebelum ni lah, macam mana cara solat sujud tilawah tu, dah bincang sebelum ni. Itu tadi. Dan bacaannya pun sama juga. Maknanya bacaan pun sama juga. Lepas tu apa tu? Bujairimi iqna'. Itu dia ambil kat situ lah. 1 muka 352. Okey. Jadi tu cara dia. Caranya macam sujud tilawah. Jadi maknanya syarat sah, kita dah baca awal-awal tadi. Syarat sah sujud syukur macam semayang. Awal-awal disebut macam semayang. Dari segi wudu, badan kecil, tidak boleh badan kecil, tidak boleh badan besar, suci pada najis, macam semayang. Tu dah sebut awal-awal. Dari segi syarat sah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Perbuatan dan perkataan dimulakan dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim. Last sekali salam. Macam semayang. Bisyara'ita mahsusah. Dengan syarat-syarat tertentu, syarat semayang. Itulah dia ta'rif sujud syukur. Sama macam ta'rif sujud tilawah. Sama macam semayang. Sama aja. Mazhab lain dia. Dia dapat dia terus sujud tu dia orang punya. Mazhab lain memang dia tak ada. Tak ada wuduk pun dia sujud boleh. Tak ada masalah. Tak tutup aurat pun dia sujud. Bila dapat nikmat atau terelak daripada bala. Itu mazhab lain. Kita mazhab Syafi'i. Sama macam sembahyang. Maknanya dia ada rukun-rukun. Rukun dia ada 6. Sama lah juga macam sujud tilawah. Kalau ingat lagi. Ada 6. Yang pertama, kena niat. Niat. Macam biasa, macam sembahyang. Niat dekat hati. Kalau nak lapaslah. Nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala. Atau bahasa Melayu, sahaja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Ataupun kalau memang dah biasa dah semayang ni, kat hati memang dah ada niat dah. Niat aja. Lintas saja dekat hati.
lintas kat hati. Itu yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Kena Allahu Akbar. Ya. Mazhab lain tak ada Allahu Akbar. Dapat terima terus sujud. Sebab tu dia orang jaring gol terus sujud. Mazhab Maliki. Walaupun pakai seluar pendek, mazhab Maliki dia lain punya aurat. Bukan lutut hingga pusat. Lain, tidak orang punya pasal lah. Kita yang pemain bola sujud juga apa-apa. Okey. Kita mazhab Syafi'i. Jadi, kena takbiratul ihram. Maksudnya, Allahu Akbar bunyi kat mulut. Ketika. Dan ketika itu, pastikan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Macam sembahyang. Allahu Akbar. Sunat angkat tangan. Tak angkat pun tak apa. Sunat angkat tangan. Lepas Allahu Akbar, takbir ihram masa Allah. Masa tu lah niat. Okay? Lepas tu sujud lah, sujud syukur tu. Sujud tu rukun yang ketiga. Masa nak sujud, sunat takbir sekali lagi. Sunat takbir sekali lagi masa sujud tadi. Tapi tak sunat angkat tangan dah. Jadi Allahu Akbar, Allah. Tu niat tu, panjang tu kan. Allahu Akbar. Lepas tu sujud ni. Tak ada angkat tangan, tak ada. Tapi kat mulut ada. Apa tu? Allahu Akbar sekali lagi. Masa nak sujud, Allah. Tapi angkat tangan tak ada dah. Allahu Akbar, sujud. Sujud tu rukun, angkat tangan bukan. Sujud tu rukun, Allahu Akbar yang kat mulut tu sunat. Sunat, okey? Lepas sujud tu sunat baca, dia kata macam baca sujud tilawah. Maknanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ataupun bacaan yang lebih kurang sama macam tu. Ataupun subhana rabbiyal a'la, macam mana sembahyang biasa pun boleh. Ataupun tak payah baca. Jangan tiba-tiba doa baca kot bahasa Melayu. Keluar kat mulut, batal sembahyang. Bukan batal sembahyang, batal sujud syukur. Tiba-tiba, ya Allah, aku bersyukurkan hadratmu, ya Allah. Batal. Masa sujud. Baik, tak payah baca. Diam aja. Lepas dah bangun nanti, baru doa, masa tu cakap puas-puas lah. Cakap Melayu pun. Okay? Lepas tu, lepas sujud, duduk. Yang ni khilaf ulama'. Sebagai ulama' kata duduk tu juga rukun. Sebagian kata tak. Tak. Maksudnya, kita ambil yang kata rukun dulu. Duduk. Duduk tu, duduklah macam mana pun. Masa bangun tu. Dia adalah salah satu rukun yang khilaf lah. Nombor 4. Duduk. Duduk tu sunat pula, duduk tawarruk, bukan iftirash. Tawarruk yang saya ingat tu lah macam tayak akhir tu. Bukan duduk dua. Tu sunatnya cara duduk tu. Duduk tawarruk. Kerana duduk tawarruk adalah duduk bagi mengiringi salam. Bukan duduk kerana nak baca tahiyat akhir, tidak. Tak ada tahiyat pun situ. Duduk aja. Cara duduk adalah tawarruk dia panggil. Duduk macam tahiyat akhir tu lah. Kemudian lepas duduk, itu nombor 4. Itu khilaf lah. Habis kalau khilaf, maknanya ada sebahagian ulama' mazhab Syafi'i kata duduk bukan rukun. Bukan rukun. Habis tu macam mana? Nanti kita tengok. Sunat je. Duduk tu sunat. Yang kelima, salam. Salam ni rukun. Salam ni rukun. Assalamualaikum sama juga. Warahmatullah sunat. Samalah macam sembahyang. Yang pertama tu rukun, yang kedua tu sunat. Yang kelima. Yang keenam, tertib. Ikut turutan. Tertib. Jangan sujud dulu, betul bangun, betul niat, betul takbiratul ihram. Ikut tertib. 6. Okey, tengok khilaf yang nombor 4 tadi. Khilaf duduk. Sebahagian ulama' mazhab Syafi'i kata rukun, duduk. Sebahagian kata tak rukun. Maksudnya tak duduk pun tak apa. Tapi salam tu rukun. Habis nak salam masa bila? Dalam sujud. Memang kelakar. Dalam sujud. Boleh dalam sujud. Memang kelakar. Tengah sujud subhana rabbil a'la ke apa ke, sajadah wajhal ladzi, lepas habis tu dia macam mana? Assalamualaikum. Tak adalah paling-paling dah kot. Macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu aja. Sebagian ulama' dalam kitab Sulam Mubtadi, Kifayatul Mubtadi, dia tak ada duduk ni. Tak. Duduk tu sunat, dia bukan rukun. Dia sunat. Jadi maknanya salam lah dalam sujud. Kalau duduk lah, kalau duduk dapat buat sunat kan. Sunat tu. Okey. Tu dia punya rukun. Oleh kerana martabat sujud syukur sama macam solat sunat, maka solat sunat kan boleh duduk, tak wajib berdiri. Samalah juga. Sebab tu dalam rukun tadi dia tak ada berdiri. Niat, takbiratul ihram, sujud, duduk, salam, tertib. Mana berdiri? Tak ada. Sama macam tahiyat, sama macam solat sunat. Solat sunat berdiri itu tak wajib. Maksudnya boleh, kalau nak duduk pun boleh.
Walaupun tak sakit pun boleh duduk. Solat fardu je yang tak boleh. Kalau sakit baru boleh duduk kan. Solat sunat boleh je nak duduk. Jadi sama macam sujud tilawah, sama macam sujud syukur. Kalau tak nak bangun pun tak apa, dah halang-halang duduk, sujud teruslah, boleh. Sama juga Allahu Akbar macam tadi lah. Allahu Akbar, masa Allahu Akbar tu niat takbiratul ihram, lepas tu sujud, lepas tu duduk, lepas tu salam. Macam tu lah. Maksudnya dia tak berdiri, tak ada masalah. Dan solat sunat diharuskan atas kenderaan. Solat fardu kena turun. Kita pun dah bincang banyak kali. Solat sunat boleh atas kenderaan. Walaupun motor kan, kita bincang sebelum ni kan. Sama juga sujud syukur pun boleh. Sama je. Cuma hati-hatilah nak sujud tu kalau atas motor. Takut-takut tahu-tahu cium bontot kat depan, gedegang, habis kau. Hati-hati kat situ lah, tunduk sikit je, buat isyarat. Kita dah bincang sebelum ni, panjang lebar bab tu. Apa lagi? Habis. Semua habis. Sujud syukur. Habis kat situ. Dan sujud diharamkan di tempat yang tak layak, dalam toilet, tempat yang tak layak tu kan. Tak boleh lah. Dan makruh di gereja, di kuil, makruh. Sebab dia menimbulkan fitnah pula. Orang kata apa benda pula? Sujud syukur. Habis. Dalam surah apa ya? Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengatakan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, tak bersyukur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Antara cara kita nak bersyukur adalah dengan perbuatan, iaitu kan sujud syukur. Dengan perkataan dan termasuk dengan perbuatan. Jadi dengan kita bersyukur, Allah pasti tambah. Pasti tambah. Bila Allah kata pasti betul dan pasti jadi. Dia tak mungkin tengoklah Allah nak tambah ke tak tambah ke, tengok keadaan. Tak ada. Bila Allah kata akan tambah, dia akan tambah. Bila Allah kata ud'uni astajib lakum, kau doa ni saya aku makbul. Habis dah doa 30 tahun tak makbul, itu kita kata tak makbul. Sebenarnya silap-silap dah lama makbul, silap-silap akan dimakbulkan akan datang. Sama ada makbul tu dari bentuk kita minta Allah bagi apa yang kita minta, makbul. Ataupun Allah tukar yang lain, yang lebih baik untuk kita, yang mana Allah tahu jika kita Allah bagi apa yang kita nak, lepas tu hidup kita akan jahanam. Maka Allah tukar yang lebih baik. Maknanya dah lama dah Allah makbul. Ataupun kalau tak macam tu juga, dekat akhirat nanti bila kita tengok Allah banyaknya pahala ni aku tak buat pun. Berapa gunung ni pahala ni, tak buat pun. Silap kot, tanya malaikat. Malaikat tak ada lah. Cek. Rupanya doa yang kita kata tak makbul atas dunia ni, Allah makbulkan. Kita pun tepuk dahi masa tu. Kita kata kalau aku tahulah macam ni, kenapalah Allah makbulkan aku ada juga. Kalau tak makbul semua pun tak apa. Masa tu. Masa sekarang nak makbul aja. Macam tu juga, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Engkau bersyukur pasti aku tambah rezeki. Tambah apa? Ulama bahas yang sama juga. Sama ada rezeki yang kita faham, rezeki duit, harta. Boleh jadi. Boleh jadi cara lain, cara dapat anak-anak. Lagi susah, anak tak boleh beli ni. Okey, mungkin harta tu maksudnya terelak daripada bencana. Dekat Lauh Mahfuz kita accident mati. Tiba-tiba bertukar dekat Lauh Mahfuz. Takdir muallaq dia panggil. Tukar. Tiba-tiba dapat elak. Mana tahu? Malaikat dah standby dah. Malaikat lama dah baca. Dia ni accident. Aku nak tarik nyawa dah ni. Malaikat maut. Tiba-tiba baru sampai waktunya bertukar. Dapat menyelamatkan diri. Elak. Macam mana? Itulah maksud la in syakartum la azidan. Allah tambah lagi jika kamu bersyukur. Allah tambah lagi. Tambah lagi dengan maksud tambah lagi nyawa. Tak tambah ke? Nak ke? Nak rezeki yang kita minta ataupun nak panjang umur sepatutnya kita accident. Fikir sendiri. Ataupun last sekali dekat akhirat nanti Allah balas. Pasti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wallahu alam. Tangguh dulu. Kita ada pengajian kita kifayatul umur tadi pukul 9.30 kat sini. Sudah hingga tasbih kafarah dan nusratun subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lupa tak?